بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Pemirsa pihak pengurusan masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji maupun hajah, tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan perempuan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan dan ruang untuk terus hidup, dapat lagi kita beribadah, memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan kita sentiasa dibimbing dan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menghabiskan sakit-sakit umur kita yang tidak tahu sampai bila ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, seperti biasa kita kuliah tafsir kita bermula pada ayat yang ke-176 daripada surah Asy-Syu'ara. Ayat 176 daripada surah Asy-Syu'ara ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. Ayat 176.
Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Mursalin jamak man harf disukun. Nah, kita boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Kemudian iz, yang iz ni kena hati-hati, huruf zan ni selalu kita tergelincir lidah. Akhir nanti dia akan keluarkan bunyi qalqalah. Iz wa iz. Jadi tak ada z tu. Iz qala lahum Syuaib. Lahum Syuaib mim mati berjumpa dengan shin. Izhar syafawi, kita baca tanpa dengung. Syuaibun ala. Bun ala itu izhar halqi. Sama dengan bacaannya dengan lahum Syuaibun itu izhar. Cuma di bahagian yang berbeza. Lahum Syuaibun itu bahagian mim mati. Bun ala itu dalam hukum nun mati dan tanwin. Dua-duanya izhar. Kita baca dengan jelas. Syuaibun ala tattaqun. Tattaqun sama dengan mursalin, mad arif disukun. Boleh baca 2, 4 atau 6. Inni, semua nun dalam Quran, nun dan mim yang bersabdu, kita kena baca dengan gunah dengung pada 2 harakat. Inni lakum rasul. Kum rasul sama dengan hum Syuaib, izhar syafawi. Kita baca dengan jelas dan nyata tanpa dengung. Rasulun amin. Lun amin sama dengan un ala, izhar halqi. Dan amin mad arif disukun, 2 atau 4 harakat atau 6 harakat. Maka jadilah bacaan lebih kurang bunyi dia, tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. Itu dari sudut ilmu tajwid. Jadi Quran sebelum kita pergi ke tafsir ni, tuan-tuan, saya nak ingatkan diri saya dan diri tuan-tuan semua, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi titik tolak kepada kita kalau nak baca Quran untuk terus istiqamah dengan bacaan Quran ni. Kalau yang bulan puasa ni dia baru nak berjinak-jinak dengan Al-Quran, maka teruskanlah, istiqamahkanlah kita dengan amalan baca Quran ni. Sebab kalau kita tinggalkan Quran ni, tuan-tuan, kita sebenarnya meninggalkan keberkatan dalam hidup kita sebenarnya. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran tu, kerana Quran tu nanti akan datang sebagai pemberi syafaat di akhirat nanti. Alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiramil barara. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'tabu bihi fa huwa 'alayhi syah falahu ajran. Orang yang mahir baca Quran, kata Nabi, besok di akhirat dia dibangkitkan dalam keadaan dia bersama dengan malaikat-malaikat kiramil barara, antara golongan malaikat yang muqarrabun, yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dimuliakan, orang yang mahir baca Quran. Adapun orang tak mahir baca Quran, wa ta'tahu fihi, baca mengangkat baca satu ayat ambil 5 minit baru nak habis. Susah dia baca, bahawa alaihi syam, Nabi sebut susah dia nak baca. Falahu ajran, dia tetap dia akan dapat 2 ganjaran pahala. Satu pahala kerana dia membaca Al-Quran, satu lagi pahala kerana dia usaha untuk baca Quran. Sebab itu, tuan-tuan, kita jangan tinggalkan Quran ni. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa tinggalkan Quran 1 hari, Al-Quran akan tinggalkan dia 1 minggu. Siapa tinggalkan Quran 1 minggu, Al-Quran akan tinggalkan dia 1 bulan. Siapa sebulan tinggalkan Quran, tak baca-baca, Quran akan tinggalkan dia setahun. Setahun dia tak baca Quran, maka hilanglah keberkatan dalam hidup dia. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita tak baca Quran ni, kita akan rasa tak tenteram. Kalau tak baca Quran, kita semayang, kita puasa zakat, tapi ada benda tak perlu, pokoknya Quran tak baca. Orang tak baca Quran ni, tuan-tuan, dia mungkin hidup kaya, tapi dia tak bahagia. Dia mungkin hidup senang,
tapi dia tak tenang. Jadi kita baca Al-Quran ni, insya-Allah sampai satu ketika tuan-tuan, bila kita ngaji, kita selalu baca Quran ni, bila kita tinggalkan dia, kita sendiri akan rasa macam rasa keluh kesah lah. Itu petanda kita dah tinggalkan Quran. Rasa tu akan datang. Tapi kalau kita dah biasa tinggalkan Quran, kita tak rasa apa-apa lah. Sebab itulah selalu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan hidayah daripada Al-Quran yang mengalir masuk dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Kita pindah ke tafsir dia, tuan-tuan. Ayat 176. Penduduk Aikah telah mendustakan para rasul. Ketika Syuaib berkata kepada mereka, "Tiadakah kamu takut kepada Tuhan? Sesungguhnya saya bagi kamu menjadi utusan Tuhan yang dipercayai. Oleh sebab itu takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada saya. Dan saya tidak meminta upah sedikit pun kepada kamu. Tak lain upahku hanyalah pada Tuhan seluruh segalanya." Ini adalah 5 ayat yang berulang-ulang, tuan-tuan, sebelum ni. Ini kisah yang ke-7 yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai menghiburkan diri Nabi, yang ketika Nabi berdakwah, Nabi sering mendapat ancaman, tentangan, dia dirasa berat, maka Allah Ta'ala hiburkan Nabi. Jangan risau Muhammad, seolah-olah itulah punya ayat ni. Sebelum ini dah ramai Rasul dah, semuanya macam kamu juga. Ceritakan kisah Nabi Lut, Nabi Nuh, sebagainya. Sebelum-sebelum ni Nabi Saleh, Nabi Hud. Jadi dengan tujuan Allah Ta'ala nak gembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah ceritakan kisah penduduk Aikah, di mana Nabi Syuaib alaihi salam telah diutus sebagai rasul kepada mereka. Tafsiran ayat-ayat ini yang mengisahkannya adalah serupa dengan ayat-ayat yang telah terdahulu sebelumnya. Tak payahlah mengulangnya. Maka dengan menceritakan kisah Ashabul Aikah, penduduk Aikah ini menjadi 7 kisah semuanya untuk menjadi teladan. Jadi Ashabul Aikah ni, tuan-tuan, dia mendiami kawasan tanah yang subur, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Aikah itu sendiri maksudnya dalam bahasa Arab. Bila kita tengok dalam tafsir Qurtubi, Aikah tu maksudnya adalah tumbuhan semak belukar. Nak bayangkan kawasan Aikah ni banyak pokok. Dalam tafsir Ibnu Katsir, saya tengok Ibnu Katsir menafsirkan Aikah tu satu kawasan yang subur, yang banyak pokok-pokok rimbun. Tetapi dalam tafsir Qurtubi disebutkan maksud Aikah tu, asal Aikah tu asalnya adalah maksud tumbuhan semak belukar, banyak pokok. Itu maksud Aikah. Jadi penduduk Aikah ni dia berdekatan dengan negeri Madian. Nabi Syuaib alaihi salam diutuskan kepada 2 kampung negeri, Aikah dengan Madian. Aikah dengan Madian. Nabi Syuaib ada kena-mengena dengan penduduk Madian ni sebab di situ, asal situ. Tapi dengan Aikah ni dia tak ada kena-mengena lah, tak ada hubungan kekeluargaan tadi, kekeluargaan tadi. Tapi Madian tu ada sebab Nabi Syuaib asal hidup di situ. Jadi 2 tempat ni, Aikah dan Madian ni, Nabi Syuaib dihantar sebagai Rasul. Jadi Nabi Syuaib ni telah menasihatkan kaumnya dari penduduk Aikah dengan nasihat-nasihat yang perlu untuk disampaikan, sebagai yang biasa dilakukan oleh para Rasul. Tetapi telah didustakan oleh kaumnya. Ketika dilihatnya kaumnya telah melakukan perkara-perkara yang salah, maka dilarangnya supaya mereka jangan terus melakukannya. Jadi orang Aikah ni sama jugalah dengan orang-orang sebelum ni. Hantar Rasul, mereka tak percaya dan mereka tidak yakin kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka tak yakin dengan Nabi Syuaib alaihi salam. Jadi mereka mendustakan Nabi Syuaib alaihi salam. Kenapa? Kerana Nabi Syuaib ni menasihatkan mereka. Apa perangai orang-orang ni, tuan-tuan? Kalau sebelum ni orang Lut, kaum Nabi Lut, dia pengamal lesbian, homoseksual. Homoseksual. Jadi kaum Madian ni pula, Aikah ni, Madian ni satu perangai jahat dia. Dia suka mengurangkan sukatan dan timbangan. Mengurangkan sukatan dan mengurangkan timbangan. Bila dia membeli, dia nak tepat sukatan dengan timbangan. Tapi bila dia menjual,
dia menghakis sebahagian daripada hak orang yang sepatutnya orang dapat. Sebab itu nasihat Nabi Syuaib, auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Cukupkanlah sukatan dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang merugikan orang lain. Jadi penyakit mengurangkan sukatan, menipu sukatan dan timbangan ni bukan sekarang, dulu-dulu dah wujud. Sehingga Allah Ta'ala turunkan satu surah khusus tentang perangai mengurangkan sukatan dan timbangan. Wailul lil mutaffifin. Ayat tu kan surah Al-Mutaffifin tu cerita tentang surah orang yang mengurangkan sukatan dan timbangan. Sehingga besarnya dosa, beratnya kesalahan mengurangkan sukatan dan timbangan ni, Allah Ta'ala mulakan ayat dengan wailul lil mutaffifin. Jadi wail tu, maksud wail tu sebenarnya, kalau kita tengok dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah, banyak ahli tafsir menafsirkan wail tu dengan celaka. Ada makna yang lain juga, wail dengan maksud neraka, bukan celaka, neraka. Sebab itu dalam ayat wailul lil mutaffifin, celakalah bagi penipu-penipu sukatan dan timbangan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan wail tu bukan dengan maksud celaka, tapi disebut wail dengan maksud innahu wadin fi jahannam yasilu fihi sadidu ahli an-nar. Apa Ibn Abbas sebut? Wail yakni innahu wadin fi jahannam yasilu fihi sadidu ahli an-nar. Wail itu adalah satu lembah dalam neraka. Dan Allah Ta'ala sediakan lembah ini untuk orang yang mengeluarkan sukatan, mengeluarkan timbangan. Satu lembah dalam neraka yang yasilu fihi, yang mengalir di dalamnya sadidu ahli an-nar. Sadid ni darah campur nanah. Kita sebut dalam bahasa Malaysia tanur. Darah campur nanah. Penduduk ahli neraka punya darah nanah mengalir dalam wadi. Dan orang-orang yang mengurangkan timbangan, maka Allah Ta'ala akan sumbat dalam neraka. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ayat wailul mutaffifin itu tentang timbangan, itu ayat pertama turun ketika Nabi sampai Madinah. Ketika itu orang Arab yang belum lagi nak berpegang agama banyak mengurangkan timbangan dan sukatan. Maka Nabi peringatkan ayat tentang wailul lil mutaffifin. Sebelum tu pun tuan-tuan dah mengurangkan sukatan dan timbangan ni, iaitu zaman Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib pun ingatkan, auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Cukupkanlah sukatan dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan deraja yang betul. Jadi orang yang berniaga, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sukat betul-betul. Sebab tu biar berlebih, jangan berkurang. Kita nak bagi orang 1 kilo, bagi 1 kilo lebih sikit pun gram, supaya tak mengurangkan timbangan. Tak rugi kita lebihan sikit. Lebih 1 gram, 2 gram, tak jadi miskin kita orang. Jadi kurangan kita, itu menyusah kita nanti dia. Itu untuk timbangan. Ataupun yang berkaitan dengan sukatan. Apabila kita menyukat sesuatu, maka sukatlah dengan adil, supaya kita tidak mengambil hak orang lain. Kerana orang dia jual beli ni, orang membayar dengan harta dia untuk dapatkan hak dia, tapi kita kurangkan, itu merompak namanya, menghakis sebahagian daripada milik orang lain. Sebab itu saya sempat tengok pagi tadi, tuan tengok tafsir Qutubi. Di sana ada satu hadis yang berdarjat hasan, hadis hasan yang dinakalkan oleh Imam Qutubi rahmatullah alaih, yang menceritakan 5 perkara dengan 5 perkara yang ada kaitan dengan sukatan dan timbangan. Di mana dalam hadis itu qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas sebut, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun bi khamsin, 5 perkara dengan 5 perkara. Kita buat 5 benda tak betul, 5 benda tak betul, benda buruk akan datang menipu kita. Nabi sebut, pertama, ma naqadal qaumul ahda illa sallallahu alaihim adu. Sallallahu alaihim aduwahum. Bukan aduwah. Satu, Nabi sebut, tidak ada mana-mana kaum yang melanggar janji.
tempat tu orang suka langgar janji. Dia berjanji, dia tak tunai janji tu. Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, illa sallallahu alaihim aduwahum. Kalau ramai orang tak berjanji, tak tunai janji, maka Allah Ta'ala kata Rabbi akan sallallahu alaihim, akan beri kekuasaan pada musuh dia. Musuh-musuh dia akan mengatasi dia, akan menguasai dia. Mana-mana orang yang suka berjanji, tapi janji itu janji kosong, maka Allah Ta'ala akan bagi kuasa pada musuh untuk menguasai dia. Itu orang Islam ni tuan-tuan, kalau ramai tak suka tunai janji, jangan pula heran satu hari besok negara kita ni hilang, orang lain tak, musuh-musuh kita merintah kita. Itu biasa. Sebab Nabi pun sebut dalam hadis kan, mana ada orang suka orang tak tunai janji, kecuali orang yang suka ditipu lah. Dia suka dia seronok kalau tipu, dia suka orang tak ke janji. Tapi kalau orang tak suka dia tipu, dia tahu apa suka orang tak tunaikan janji ni. Yang kedua Nabi sebut, wala hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasha fihi al-faqr. Pertama tadi tak tunai janji, musuh akan mengatasi kamu. Yang kedua, kamu tak menghukum, kamu menghukum dengan hukuman yang bukan hukuman yang Tuhan turunkan. Kalau kamu buat begitu, Nabi sebut illa fasha fihi al-faqr, maka akan terbukalah kefakiran di tengah-tengah masyarakat. Kita hukum kita, maka bila kita tinggalkan hukum Tuhan ni, Nabi sebut besok fasha fihi al-faqr, akan ramailah jadi orang susah, orang fakir dalam masyarakat. Makna fasha ni terbukalah kefakiran. Bukan miskin lagi, fakir. Masyarakat tu akan jadi fakir. Sebab apa? Kerana kesalahan tidak hukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun akhir zaman ni pun menakutkan. Ini terpulanglah pada orang yang berkenaan, penguasa, pemerintah, mereka yang menentukan dasar. Jadi kena hati-hati dengan apa yang dah disebut, kan? Kalau tidak, kita makin lama makin susah. Negara kita kaya, tapi hidup susah. Tak tahu ke mana susah. Yang pasti makin menghimpit kehidupan kita. Barang ada tapi mahal. Semua ada tapi susah nak dapat. Ketahuilah itu sebab apa tu? Wala hakamu bi ghairi ma anzalallah. Kita tidak berhukum dengan apa yang Tuhan turunkan. Tak ada orang kata tak menghukum dengan hukum Tuhan ni betul, melainkan orang tak mengaji. Tiga, zaharal wa ma zaharatil fahishatu fihim illa wa ma zaharatil fahishatu fihim illa zahara fihim ta'un fihim ta'un. Ini satu lagi ni. Tak adalah kejahatan, kemungkaran yang banyak tersebar dalam masyarakat bila ramai orang buat maksiat, melainkan zahara fihim ta'un. Nabi sebut maka akan merebaknya lah wabak. Nabi sebut ta'un. Sebab tanah-tanah Arab penyakit yang selalu konon kat orang ta'un lah. Nabi sebut kalau ramai orang buat maksiat, fahsyah, benda-benda buruk, maka masyarakat tu akan merebak dalam masyarakat tu ta'un. Satu wabak. Maka dah ramai sangat orang jahat, macam-macam kejahatan. Bukan sekadar mengurangkan sukatan dan timbangan, tak tutup aurat, derhaka ke mak ayah, nipu, apa lagi, macam-macam kejahatan banyak sangat dalam masyarakat tu. Maka Allah Ta'ala sebarkan wabak. Kalau dulu ta'un, kalau sekarang ni macam-macam wabak kan. Kita kat COVID ni semua banyak dosa kita kan. Orang tak semayang ni ramai daripada orang yang semayang kan. Orang tak baca Quran lagi ramai daripada orang tak baca Quran. Orang yang tak suka dengan nasihat lagi ramai daripada orang yang suka dengan nasihat. Pendek kata, orang yang nak menuju ke jalan Tuhan tu boleh dikira dengan jari lah. Dikira dengan jari. Itu sebab tak heranlah tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala turunkan sesuatu, wabak dan sebagainya, sebenarnya untuk ingatkan kita semua supaya hati-hati dengan kehidupan ini. Sebab kita ni di atas kita ni kita dikuasai oleh Allah. Kita diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk beribadah. Tiba-tiba kita buat masalah pula atas muka bumi ni, memang
hamba yang kurang baik. Tak baik, bukan kurang baik, tak baik. Itu yang ketiga tuan. Yang keempat, masuk yang ada kaitan dengan ayat ni. Wa ma taffaful kaila illa muni'uz zakat. Bukan muni'uz zakat. Wa ma taffaful kaila illa muni'un nabat wa akhadhu bis-sinin. Nabi sebut, tak adalah orang yang mengurangkan sukatan ni, timbangan ni, melainkan akan ditegah daripadanya tumbuh-tumbuhan. Wa akhadhu bis-sinin, dan dia makan bertahun-tahun. Nanam pokok tak jadi. Jadi buah ada buah sambang pula. Ataupun payah nak ambil bekalan makanan berupa tumbuh-tumbuhan. Tak ada. Ni tak ada, tu tak ada, macam-macam tumbuh-tumbuhan ni tak ada. Sebab apa tu? Sebab mengurangkan timbangan. Jadi kesalahan mengurangkan timbangan dan sukatan, Nabi sebut Allah Ta'ala akan balas dengan susahnya tumbuh-tumbuhan nak dapat di kawasan itu. Payah nak dapat. Sama ada tanam tak hidup, atau tanam tak jadi, ataupun tak ada langsung. Terpaksalah cari luar. Kekurangan makanan dari sudut tumbuh-tumbuhan. Itu kesalahan mengurangkan sukatan dan timbangan. Dan yang terakhir Nabi sebut, wala mana'u zakata illa habasallahu anhumul matar. Dan tidaklah mereka menegah daripada bayar zakat, maka orang tak bayar zakat. Bila tak bayar zakat, maka jawapannya kesalahan itu Allah Ta'ala balas dengan habasallahu anhumul matar. Allah Ta'ala akan tahan hujan. Tuhan tahan hujan. Tak hujan-hujan kawasan tu, kering kontak kawasan tu. Kenapa? Untuk kesalahan apa ni? Kesalahan mana'uz zakat. Kita tak bayar zakat. Sepatutnya kita bayar zakat tapi tak bayar. Jadi ilmu tentang zakat tu kena ada juga. Jadi orang bila sebut zakat, orang nampak bulan Ramadan je saat besok bayar zakat. Zakat-zakat lain tu tak nampak. Zakat emas, kan? Orang lelaki tak pakai emas, orang perempuan ada orang 85 gram kereta, kena bayar tu. Baik Ustaz zakat tanya buat apa saya nak kena bayar kan. Jangan ada omel lebih lah. Kita tak ada omel, tembagu banyak lah rumah tu, bosi karatnya. Yang baca omel ni tak kono kan. Kalau tidak nanti orang yang mengumpul emas, Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah, kumpul tak nak bayar zakat, yauma yuhma alaihim fi nari jahannam fatuqwa biha jibab. Allah tu besar, Allah Ta'ala cop ke dahi, cop ke belakang. Jadi bahaya. Bukan nak nakutkan orang suka simpan emas. Simpanlah emas, tak ada masalah. Tapi bila sampai takat bayar zakat, keluarkan zakat 85 gram. Payah nak sampai 85 gram tu kan. 1 gram dah 300 lebih. Kau cari orang kaya betul-betul lah. Zakat lagi, perniagaan kita berniaga, bayar zakat bagi orang yang berniaga. Kan? Zakat harta simpanan, wang simpanan kita dalam bank, nasab sekarang ni 20,000 lah, 20,000 pun dah tinggi. Ada 20,000 lebih, tabungan haji dia bayar tak pun. Bank-bank yang lain tu kira-kira bank BSN, bank Islam campur-campur 23,000. Tu kena keluar zakat tuan-tuan, kan? Zakat tumbuh-tumbuhan, kalau kita ada nanam padi semua sebagainya, itu kena ambil kira. Jadi banyak lagi zakat-zakat kan. Jadi zakat ditunaikan. Sebab kalau tak tunaikan zakat ni dah ramai sangat orang tak bayar zakat, nanti Allah Ta'ala halang hujan daripada turun pada kita. Itu kesalahan tak bayar zakat. Ini ingatan Rasulullah SAW kepada kita semua dalam bab mengurangkan sukatan dan timbangan ni. Kalau kita kurangkan timbangan sukatan, maka besok Nabi sebut di sini, maka Allah Ta'ala kurangkan tumbuh-tumbuhan, tak ada, susah. Wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jadi pertama disuruhkan sempurnakan sukatan dengan timbangan. Yang kedua, Nabi Syuaib pesan, jangan kamu kurangkan hak-hak manusia dan janganlah kamu melakukan kejahatan dan membuat bencana di muka bumi. Ini pun antara perangai orang-orang Aikah ni. Biasa dia orang mengambil hak orang lain. Maka diingatkan oleh Nabi Syuaib, jangan kamu kurangkan hak manusia.
mengurangkan sukatan tu, timbangan tu dah ambil hak orang lah tu sebenarnya. Dan hak-hak yang lain yang sepatutnya orang punya, kita ambil. Dan jangan buat kerosakan di muka bumi. Dan takutlah kamu kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan menciptakan orang-orang purbakala. Orang jibillatal awwalin ini disebut orang purbakala, orang-orang dulu. Yakni jika kamu berjual beli, hendaklah kamu cukupkan sukatannya sekiranya barang itu dari jenis yang disukat, dan cukupkanlah timbangannya sekiranya barang itu dari jenis yang ditimbang. Lakukanlah dengan betul, jangan mengurangi sukatan atau timbangan semata-mata kerana hendak mencari keuntungan diri sendiri dengan melibatkan orang lain pula yang akan rugi. Sebagaimana kamu memberi mahukan cukup, begitu pula kamu menjual mestilah juga dengan cukup, tidak mengurangi dan tidak melebihkan. Kan? Jadi seperti mana kita nak hak kita dapat hak kita, begitu jugalah sepatutnya kita tunaikan hak orang. Jangan sampai mengambil hak orang lain. Bandingan ayat-ayat tersebut adalah dinyatakan Allah pada ayat 1 hingga 6 surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi penipu-penipu sukatan dan timbangan, yang mana mereka jika menyukat dari orang untuk dirinya dicukupkannya, dan jika mereka menyukat untuk orang atau menimbang untuk orang lain dirugikannya. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka bakal dibangkitkan pada hari yang agung, yakni kiamat, hari sekalian manusia berdiri di padang mahsyar menghadap Tuhan seluruh sekalian alam. Dalam tafsir Qutubi, tak salah saya sempat baca, ada cerita daripada kisah Malik bin Dinar. Dia pergi rumah sahabat itu yang dah sakarat nak meninggal. Orang ini adalah orang yang dulu masa menimbang dia kurangkan timbangan. Maka ketika dia sakarat tu, dia menjerit, 2 gunung daripada neraka, 2 gunung daripada neraka. Tanya dia balik dengar, kau ni ngikau ke apa? Rupanya bila dia siasat-siasat, dulu kata dia menimbang sukatan, tapi dia selalu menipu dalam sukatan timbangan. Maka ketika dia sakarat, Allah Ta'ala nak nampakkanlah gunung api neraka. Masa sakarat ni, kalau yang Qutubi sebut kan, masa dah sakarat ni mabuk dah mati ni, maka manusia ni dia akan nampak benda-benda yang dia tak nampak sebelum tu. Dan benda-benda yang nampak masa kat dunia dia akan hilang, dia tak nampak. Datanglah anak tanya, siapa ni? Kak Ngah. Mata jago kita nampak. Ketika itu bayangan-bayangan di akhirat tu dah nampak. Kan? Ada orang yang nampak bayangan-bayangan yang baik, ada orang yang nampak bayangan-bayangan yang buruk. Itu bergantung pada amal ibadah kita masa kita di dunia, tuan-tuan dan puan. Sebab itulah masa kita ada nyawa ni, maka hati-hatilah, kan? Pandai-pandailah kita bawa diri, tuan-tuan dan puan. Baik jahat, baik macam mana pun kita besok ke akhirat, jahat macam mana pun kita juga ke akhirat. Jadi baik buruknya kita akan sampai juga ke akhirat, akan dihitung segala amal. Dalam keadaan kita mengetahui itu semua, maka rugilah kita kalau kita sediakan diri kita untuk sebuah kesusahan di akhirat nanti, padahal kita boleh ubah diri kita. Takut rugi. Kemudian Nabi Syuaib melarang lagi, iaitu larangan secara umum, jangan mengurangi hak orang dari apa jenis barang atau wang walaupun sedikit. Begitu pula jangan melakukan kejahatan dengan membuat bencana di muka bumi, seperti menyeksa dan membunuh orang yang tidak berdosa, merampas hak miliknya, mencuri dan menculiknya, dan lain-lain perbuatan keganasan yang akan merosakkan kepentingan hidup manusia, baik dalam segi jasmani maupun rohani. Amatlah besar dosanya melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Lalu diperingatkannya, oleh sebab itu takutlah kamu kepada Allah, yakni seksaan yang sangat dahsyat jika kamu ingkar dan mengabaikan perintah. Kerana Allah itu ialah Tuhan yang menjadikan kamu dan juga Tuhan yang menjadikan umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Apa yang berlaku, tuan-tuan, bila Nabi Syuaib ingatkan mereka berkata, tak lain engkau hai Syuaib daripada golongan orang-orang yang terkena sihir.
Disebutnya Nabi Syuaib ni sebenarnya kena sihir, jadi tak betul dah. Dan disebutkan lagi, engkau hanyalah manusia biasa seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin engkau daripada orang-orang pendusta. Kau ni tak ada beza dengan kita, wahai Syuaib. Kau ni penipu sebenarnya. Maka mereka pun cabar Nabi Syuaib, maka gugurkanlah di atas kami seketul siksaan dari langit, sekiranya engkau daripada orang-orang yang benar. Dalam tafsir disebut, minta turun Allah Ta'ala jatuh langit ni, kalau betul lah kau ni. Kalau tuan-tuan tengok dalam juzuk 12 kan, ketika Nabi Syuaib mengingatkan kaum dia, apa disebut? Qalu ya Syuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina bi'aziz. Mereka berkata, ya Syuaib, wahai Syuaib, kami tak tengok pun apa-apa kelebihan. Kami tak faham. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. Kami tak faham apa yang kau cakap ni. Kau tak faham. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kami tengok kau ni, di kalangan kami ni, kau ni lemah, tak ada apa-apa kekuatan pun. Walaula rahtuka larajamna. Kalau bukan sebab keturunan kau ni, dah lama dah kami rejam, baling kamu ni dengan batu. Wa ma anta alaina bi'aziz. Tak ada apa-apa kelebihan kau ni, wahai Syuaib. Itu perkataan-perkataan daripada kaumnya menghina Nabi Syuaib. Dan disebutkan turunkanlah daripada langit ni azab kalau betul-betul kau tu Nabi. Nabi Syuaib jawab, Rabbi a'lamu bima ta'malun. Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di bawah ayat 185 huraian tuan, saya dah ceritakan sikit tadi. Tengok nombor 2 tu, kami berani mencabar. Kalau engkau benar-benar utusan Allah, mintalah kepada Tuhanmu supaya kami dijatuhi malapetaka dari atas langit. Maka Nabi Syuaib jawab, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yakni jika Allah mahu, dia dapat menyegerakan siksaan. Pada ayat 189, fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumiz zullah innahu kana 'adzaba yaumin 'azim. Maka mereka pun mendustakan, lalu mereka ditimpa seksa hari gelap dilindungi awan, sesungguhnya itulah siksaan pada hari yang agung. Maka disebutkan dalam tafsir Qurtubi, tuan-tuan dan puan, orang-orang Aikah ni, golongan Aikah ni, bila dia mencabar Nabi Syuaib ni, disebut dalam tafsir Qurtubi, satu pendapat kata dia mandi dalam air, tapi air itu panas. Terasa air itu panas, dia pun keluar daripada air itu, pergi ke tanah Aikah tadi, maksud dia semak belukar, pokok-pokok banyak, dia pun pergi berlindung celah-celah pokok. Itu satu pandangan. Satu pandangan lagi kata Allah Ta'ala nak turunkan azab, dia duduk dalam rumah, Allah Ta'ala panaskan dia. Dia terasa panas dalam rumah tu, dia pun keluar daripada rumah, pergi ke kebun-kebun penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar awan menaungi dia di kawasan kebun itu, di kawasan pokok-pokok itu. Dia rasa redup tak sekejap, ingat redup, tapi sekonyong-konyong, sepondok kan, sekonyong-konyong Tuhan bakar dengan awan itu, api bakar, habis mati semua. Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka jadilah mereka bergelaiman mati, terbakar. Dia pergi pokok dia nak berlindung, Allah Ta'ala bawa awan macam nak berlindung dia. Bila semua orang Aikah ni dah ada bawah awan tu, semua keluar dari rumah kerana kepanasan, dah ada bawah awan tu, maka Allah Ta'ala keluarkan api membakar mereka dengan awan tu, habis mati semua dengan tumbuh-tumbuhan habis. Itulah balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada golongan penduduk Aikah Madian. Ayat 91, ayat 91, tuan tengok. Lalu penduduk Madian dibinasakan oleh gempa bumi. Orang Aikah kena bakar, kan dua negeri, Aikah dan Madian. Orang Madian dibinasakan oleh Allah dengan gempa bumi, sehingga paginya mereka bergelimpangan di rumah. Aikah mati dibakar, orang Madian gempa bumi. Akhirnya pada ayat 190, inna fi zalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan keterangan, akan tetapi kebanyakan mereka tiada
percaya, dan sesungguhnya Tuhanmu sememangnya Dia perkasa lagi penyayang. Sampai ayat 191, habislah cerita tentang Ashabul Aikah dan Madian, dan habislah 7 kisah yang Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah SAW. Bermula dengan kisah Nabi Ibrahim, Nuh, Musa, sampailah Saleh, Hud, Syuaib. Akhirnya Syuaib kan ada 7 semua bentuk kira dalam surah Syu'ara ni untuk menghiburkan Rasulullah SAW sekaligus mengingatkan umat manusia ini supaya jangan melakukan kesalahan-kesalahan seperti mana yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sehingga tuan-tuan cukuplah sekadar untuk pagi ni kita berhenti awal lah. Kan kau orang nak mantai, nak beli daging semalam boleh daging tak dapat kan, tinggal tulang kan, nak ulang balik kan, nak rujuk balik, belilah beli daging kan. Ataupun ada santan tak balik lagi semalam batil beratu, awak keluar 6 songah nak beratu, boy dah nunggu 30 lebih tak ada saya beratu dah tak. Jadi kalau tak ada santan pun ayo kita tuan-tuan, tak sedap lah tapi baik undang kan. Jadi kita berhenti awal kat sini tuan-tuan. Jadi di kesempatan ni saya minta ampun maaf tuan-tuan. Ramai-ramai ni sama-sama lah kita mendoakan, kita doakan sahabat-sahabat kita, di samping kita doakan diri kita. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal berbaki sikit ni, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bimbing kita dengan berkat Ramadan ini. Mudah-mudahan selepas kita keluar daripada bulan Ramadan, apa yang kita buat di bulan Ramadan ni berpanjangan taknya di bulan-bulan yang biasa. Kalau di bulan Ramadan ni kita dah baca Quran tuan-tuan, ingatlah tuan-tuan, bacalah Quran ni tiap-tiap hari kena baca tuan-tuan. Paling tidak pun semukur, paling tidak pun semukur sebelum tidur tu tengoklah Quran ni, pandanglah, bacalah Quran ni. Mudah-mudahan besok di akhirat dia jadi syafaat pada kita, memberi syafaat, menjadi penghujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu tuan-tuan kita belajar. Sekarang ni banyak guru yang boleh belajar kan, kita boleh belajar. Kalau kita sogan tuan-tuan dan puan nak mengaji ramai-ramai, saya baca tak berapa Ustaz. Ambil lah guru bawa ke rumah. Tak ada lah guru tu minta ada, tuan nak saya ngajar rumah tuan boleh, tapi tuan tak kena bayar sebulan 8 rati, tak ada macam tu Quran tu. Kan kita bayar duit kereta sebulan 5 rati tak rasa kurang duit pun, nak ngaji pun payah pula kita nak bayar 20-30 ringgit ke guru tu pun. Jadi masalah lah kita macam tu kan. Jadi mengajilah tuan. Saya suka bercerita dengan tuan-tuan dan seorang sahabat di kondom dah pindah ke Sumber Bandar. Daripada dia mengaji mula tu teruk lah tuan-tuan. Saya tak pernah ngaji orang dah pakai rumah tuan. Tak pernah saya ngaji rumah orang dah. Tapi ketika saya ngajar di kondom tu di surau, orang minta ngaji, ngajar ke rumah. Saya kata, tuan-tuan ngajilah kat surau ramai-ramai, kita dapat sama-sama. Tengok orang baca macam mana, belajar. Orang ni baca, orang yang kita dapat dongan, dapat tengok kat mana salah, kat mana betul Jadi banyak dongan, banyaklah kita boleh betul Saya bukan masalah itu Ustaz, saya cukup kat surau, tapi orang rumah saya ada masalah lutut, tak boleh jalan jauh-jauh. Jadi bila saya dongan tu saya siap dan tugas rumah pertama sengaja kat rumah orang ngaji. Jugalah. Daripada juzuk berapa, habis tu khatam tu. Khatam tu, buku-buku sambil-sambil dia khatam tu, saya sembahyang kat rumah dia isyak tu. Setiap kali sembahyang tanya, Ustaz ni ayat mana? Subuh state. Ayat yang saya hafal tu dia hafal lah tuan. Kek sejuzuk lebih lah. Bacaan pun okey, sekarang dah pindah ke Somban. Daripada tak tahu tuan, ini boleh dia baca Quran. Maknanya kalau kita sungguh-sungguh usaha, insya-Allah tak sia-sia usaha. Kalau ditakdirkan kita ni tak mampu juga baca Quran, ketahuilah yang kita buat tu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi kita kelebihan yang banyak saja dibagi. Tak betul lagi, baca lagi, tak betul lagi, supaya kita banyak lagi, baca lagi banyak-banyak. Kan kalau dah waktu baca kan, kata nak berhenti pula, tak boleh baca dah, tak kurang baca. Jadi kalau tak waktu, selagi tak waktu tu, selagi itu diberi kita kemahuan supaya apa? Supaya kita lagi banyak baca Quran, lagi banyak kita baca Quran, lagi banyaklah kita akan dapat faedah, kebaikan, keberkatan dalam kehidupan kita tuan-tuan. Sebab kita berdampingan dengan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mohon ampun, mohon maaf tuan-tuan. Sepanjang kita ada kuliah ni, kalau ada cakap saya tak bertu yang menyakitkan hati, mohon ampun, mohon maaf semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita semua, kesalahan isi kita, kesalahan kedua mak ayah kita, kesalahan kedua mertua kita, kesalahan adik-beradik kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, penduduk taman kita, daerah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan panduan dan bimbingan kepada kita sampailah kita dimatikan. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hamdan mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq awladana bin najah fi kulli imtihani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua mertua kami. Ampunkan dosa adik-beradik kami ya Allah. Ampunkan dosa kaum kerabat kami ya Allah. Ampunkan dosa jiran tetangga kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara-saudara kami ya Allah. Himpunkan kami semua dalam syurga dengan ridha-Mu ya Allah. Dan hindarilah kami daripada agenda. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Urusan dunia kami ya Allah, lebih-lebih urusan di akhirat ya Allah. Permudahkanlah kami menjawab soalan nanti ya Allah. Permudahkan urusan kami di mahsyar. Permudahkan urusan kami di jalan siratal mustaqim. Dan rezekikan kami untuk minum air daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga ya Allah. Samping sahabat-sahabat kami dan keturunan kami ya Allah, serta zuriat-zuriat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan segala urusan kami ya Allah. Himpunkanlah segala kebaikan dunia dan akhirat untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bis-shawab.